Kali ini saya nak kongsi sedikit sejarah tempat kelahiran saya atau salah satu daerah di negeri Pahang iaitu Temeloh. Bagaimana ianya diberi nama, kenapa Temeloh dan sebagainya. Perkongsian ini merupakan sumber asal daripada Perbadanan Muzium Negeri Pahang dan kemudian dikongsikan oleh unit multimedia daripada Yayasan Pahang. Jadi sumber yang boleh dipercayai. Mungkin ada nak tahu apa maksud di sebalik nama Temeloh. Biasa kalau orang dengar Temeloh, pasti dikaitkan dengan ikan patin. Itu tak boleh lari dah. Lagipun memang di sini di mana-mana kedai pasti ada menu ikan patin masak tempoyak ni. Tapi kenapa Temeloh tidak dinamakan sempena nama ikan patin, daerah patin? Tetapi hanya gelaran di sebalik bandar sahaja yang disebut sebagai Temeloh, bandar ikan patin. Banyak persoalan yang mungkin kita boleh tahu selepas ni. Antara inisiatif yang baik oleh pihak Perbadanan Muzium Negeri Pahang dan Yayasan Pahang berkongsi maklumat ini. Bukan sahaja dikongsikan asal-usul nama Temeloh, tetapi untuk seluruh daerah di Negeri Pahang. Negeri Pahang merupakan negeri terbesar di semenanjung Malaysia yang mana di dalamnya mempunyai 11 daerah dan setiap daerah mempunyai keunikan masing-masing. Setiap daerah ada sebab dan asal-usul namanya. Temeloh merupakan sebuah daerah dan bandar yang maju dan tersusun. Lokasinya di Pahang Tengah dan merupakan pusat pertemuan di antara kawasan pantai barat dan pantai timur semenanjung Malaysia. Daerah ini bersempadan dengan daerah Jerantuk di utara, daerah Raub di barat, daerah Maran di timur, serta daerah Bentong dan Bera di selatan. Temeloh juga terkenal dengan gelaran bandar ikan patin kerana spesies ikan ini banyak terdapat di sini, memandangkan bandar utamanya yang terletak di tepi Sungai Pahang. Lokasinya juga yang terletak betul-betul di tengah semenanjung Malaysia membuatkan daerah ini mendapat gelaran titik tengah semenanjung. Secara lebih tepat lagi, Kampung Paya Siput yang terletak di dalam daerah ini telah diiktiraf secara rasmi sebagai titik tengah semenanjung oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Daerah Temeloh terdiri daripada 10 buah mukim iaitu Bangau, Jenderak, Kedau, Tebak, Lipat Kajang, Mentakap, Perak, Songsang, Sanggang dan Semantan. Daerah ini mempunyai 234 buah kampung tradisional yang ditadbir oleh 83 Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung di KKK. Selain itu, terdapat 6 buah kampung baru kina dan 7 buah rancangan pembangunan tanah Felder, iaitu Felder Jenderak Utara, Jenderak Selatan, Jeng ke-25, Jeng ke-22, Jeng ke-23, Felder Lakum dan Felder Bukit Dama. Daerah Temeloh mempunyai latar belakang sejarah yang menarik dengan melahirkan beberapa orang tokoh penting dan terkenal. Dalam negara seperti Dato' Bahaman, Ibrahim Haji Yaakob dan Ishak Haji Muhammad Pak Sako. Perkembangan bandar Temeloh bermula dari kawasan Kuala Sungai Semantan. Menurut budayawan Dato' Haji Zakaria bin Hitam, Kuala Semantan adalah nama asal sebelum ditukar kepada Temeloh. Kuala Semantan pada asalnya merupakan sebuah kampung tua yang terletak di Tanjung sebelah kanan Kuala Sungai Semantan yang bertentangan dengan Kampung Bangau Parit. Nama Temeloh dikatakan berkaitan dengan peristiwa yang berlaku di Kuala Semantan. Pak Zik menceritakan bahawa ia berpunca dari perkataan mereloh yang bererti tidur. Ini berdasarkan satu peristiwa yang berlaku di anak sungai di kiri hilir Sungai Pahang yang bertentangan dengan Pulau Temeloh. Pada suatu hari, ada seorang Minangkabau mendarat di kuala anak sungai itu. Semasa beliau berada di kampung tersebut, beliau melihat seorang orang asli yang asyik mereloh sepanjang hari tanpa mempedulikan hal-hal lain. Dari peristiwa itu terbitlah perkataan Temeloh yang kemudiannya diambil untuk menamakan daerah tersebut apabila ia dijadikan daerah baru pada tanggal 1 Julai tahun 1889. Sebelum ketibaan peneroka dari luar, daerah Temeloh merupakan kawasan yang didiami oleh kelompok-kelompok orang asli dengan beberapa penempatan kaum asal ini masih wujud sehingga kini. Sekitar tahun 1620-an adalah dipercayai kumpulan keluarga bangsawan dan penduduk dari Kerajaan Aceh yang sedang menakluk negeri Pahang telah meneroka kawasan di pinggir hulu Sungai Pahang. Beberapa penempatan baru telah dibuka oleh kumpulan masyarakat Minangkabau ini seperti Cino, Kuala Bera, Kuala Triang, Kampung Mengkarak dan Lebak. Penerokaan dan pembukaan penempatan di Kuala Sungai Semantan oleh masyarakat Minangkabau telah menarik minat lebih ramai masyarakat lain untuk berhijrah ke sini.
Selain bermastautin, masyarakat ini juga telah membuka pusat pengajian agama Islam dan pusat penjagaan yang penting di Kuala Sungai Semantan. Selain dari penduduk sekitar, peniaga dari Ulu Pahang, Kelantan, Raub, Bentong serta dari penempatan-penempatan hilir Sungai Pahang telah menjadikan Kuala Sungai Semantan sebagai pusat perniagaan yang penting. Rentetan dari itu adalah dipercayai sebutan Temerloh mula digunakan oleh para peniaga dan penduduk yang merujuk kepada sebutan Mereloh. Perkembangan penempatan dan pusat perniagaan di Temerloh semakin berkembang dengan ketibaan lebih ramai penduduk di sekitar Nusantara. Dipercayai urusan perniagaan ketika itu telah menggunakan mata wang tempatan sendiri yang diberi nama Nukut Semantan. Kemajuan penempatan ini juga dipengaruhi oleh kemakmuran dan struktur pemerintahan beraja yang diamalkan di negeri Pahang. Jawatan-jawatan pemimpin masyarakat seperti Orang Kaya Indera Segara Temerloh, Orang Kaya Berlapan, Orang Kaya 16 dan Penghulu adalah wakil kepada institusi pemerintahan beraja di sekitar Temerloh. Penerokaan telah dilakukan oleh para penduduk dengan membuka penempatan baru di sepanjang Sungai Semantan seperti di Songsang, Pasir Rawa, Lubuk Terua sehingga ke Sempadan Bentong. Manakala penempatan yang lebih kemudian adalah di sepanjang Sungai Pahang seperti Kampung Bangau, Kampung Sanggang, Kampung Berhala Gantang, Kampung Gunung Senyum, Kuala Krau sehingga ke Lubuk Pelang. Ketibaan British di negeri Pahang telah mengubah lanskap penempatan dan kemajuan daerah Temerloh. Melalui sistem pentadbiran residen British dan penggunaan sistem Torrance dalam pentadbiran tanah, daerah Temerloh telah diwartakan dan pentadbiran daerah dan tanah dipecah-pecahkan dan dibahagikan mengikut mukim. Walaupun di peringkat awal pengenalan sistem ini pihak British mendapat tentangan dari masyarakat tempatan, namun lama-kelamaan ia telah diterima pakai dan kekal digunakan sehingga ke hari ini. Dipetik dari sumber Yayasan Pahang dan Perbadanan Muzium Negeri Pahang.